Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sihat, sejahtera. Dan ingat sarapan dulu ya sebelum kita mulakan kelas. So hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan tajuk kita yang terkini, iaitu teknologi pembuatan tingkatan 2. Okey, tajuk kita adalah, cikgu ulang balik, teknologi pembuatan tingkatan 2. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat bersedia di hadapan skrin masing-masing untuk topik kita pada hari ini. Cikgu ulang balik, teknologi pembuatan tingkatan 2. Alright, so secara kesimpulannya, teknologi pembuatan ni ialah pembuatan suatu produk ataupun menghasilkan suatu produk menggunakan alatan tangan atau mesin. Ya, jadi semua produk yang kat dunia ni menggunakan teknologi pembuatan lah, yang mestinya dibuat oleh manusia lah ya, dan juga dibantu oleh mesin ataupun menggunakan tangan. Okey, gambar sebelah tu menunjukkan satu contoh teknologi pembuatan. Okey, macam periuk nasi yang kita ada pengukur sekali ya, menunjukkan sebuah periuk nasi yang terhasil daripada penggunaan teknologi pembuatan. Periuk nasi elektrik tersebut mempunyai kawalan mikrokomputer yang mampu memasak berbagai jenis makanan berbanding dengan periuk nasi konvensional yang boleh memasak nasi sahaja. Ini pelbagai lah. So ini dipanggil sebagai salah satu daripada teknologi pembuatan. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada teknologi pembuatan menggunakan kaedah konvensional dan juga kaedah moden. So secara ringkasnya, kaedah konvensional ni ialah menggunakan tangan ya. Menggunakan tangan seperti alatannya seperti gergaji, tukul, gunting dan lain-lain lagi, gam dan sebagainya. Tetapi kaedah moden pula ya, menggunakan bantuan mesin seperti mesin pemotong, mesin penelas, screwdriver, cordless dan sebagainya lah, yang menggunakan kategori sebagai mesin. So kita tengok pada rajah sebelah, proses pembuatan produk ialah satu kaedah teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan juga bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk siap. Berbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut seperti pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan sebelum suatu produk dapat digunakan. Seperti yang tadi pelajari, terdapat dua kaedah dalam pembuatan, iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden yang cikgu terangkan awal tadi. Okey, kemudian rajah menunjukkan carta alih proses pembinaan sebuah pembuatan produk yang bermula daripada proses merancang hinggalah pembinaan. So tengoklah carta alih proses pembinaan tersebutnya. Ingat, carta alih ni kalau boleh sila ambil nota lah dalam carta alih ni. Alright. Okey, seterusnya proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional. Okey, macam cikgu terangkan tadi, proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan peralatan. Contoh kaedah secara konvensional ialah memutarkan skru menggunakan pemutar skru. So kaedah dia memutar skru, alat dia pemutar skru. Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu, kaedah dia meratakan permukaan kayu, alatan dia ketam kayu. Memotong kayu menggunakan gergaji tangan atau gergaji puting. So kaedahnya ialah memotong, kaedah konvensionalnya, dan alatan dia ialah gergaji tangan atau gergaji puting. Dan mengecat menggunakan berus cat. So mengecat itu ialah kaedah dia konvensional dan alatan dia ialah berus cat. Okey, yang kedua ialah proses menggunakan kaedah moden. Okey, kaedah moden ni ialah menggunakan mesin untuk menghasilkan suatu produk. So mesin-mesin ini digerakkan oleh tenaga elektrik. Berbagai proses pembuatan yang rumit dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya proses pembuatan dengan kaedah moden adalah seperti berikut: memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar, melicimkan permukaan kayu menggunakan mesin penelas, memotong kayu menggunakan mesin gergaji, mengecat menggunakan mesin sembur cat ataupun mesin penyembur cat. Di sini cikgu sertakan jadual banding beza proses pembuatan konvensional dan juga moden. Jadi pelajar boleh lihat dan tengok ya. Ingat ni, banyak masuk exam.
mana membuat acuan model 3D. Okey, so sini ada banyaklah kaedah untuk membuat acuan model 3D. So untuk tingkatan 2 ada beberapa perkara yang perlu diketahui dan perlu diingat untuk membuat acuan model 3D. So firstly kita tengok acuan model 3D ni di mana teknologi pembuatan menjadi kaedah yang pelbagai untuk menghasilkan suatu produk. Okey, rajah di bawah menunjukkan contoh kaedah pembuatan yang boleh digunakan macam tuangan, casting, acuan, pembentukan, pemesinan dan sambungan. So ini adalah kaedah yang digunakan secara meluaslah dalam industri yang mana memerlukan banyak peralatan, kemahiran ya. Di antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk membuat produk dalam membuat model 3D ataupun produk 3 dimensi. So dalam subtopik ni terdapat dua jenis bahagian. Yang pertama model dan yang kedua ialah proses menghasilkan acuan model 3 dimensi. So kita pergi kepada model. Okey, model adalah asas kepada pembinaan suatu produk. Ialah satu objek yang seakan-akan menyerupai reka bentuk produk dinamakan model. Jadi sebelum kita buat produk, kita buat model dulu. So model dia ada dua jenis pula, iaitu model statik dan juga model berfungsi. Jadi model statik ni ialah bahagian tak boleh digerakkan, dia keras saja. Okay, tetapi dari segi warna, saiz dan proses pembuatan dia hampir sama dan dikecilkan. Dia tak perlulah nak besar sangat macam model yang sebenar. So kita kecilkan. Okay, kemudian model berfungsi pula ialah sebuah model yang berfungsi tetapi saiz dia berbeza lah. Okay, dan kefungsiannya dinilai dari segi pergerakan, kesesuaian, cantuman dan jenis bahan yang digunakan. Okey, bahagian yang kedua ialah proses menghasilkan acuan. Kalau tadi kita buat model ni kita boleh fabricate dia dalam pelbagai cara lah. Kita boleh bentuk dia dalam bentuk pembuangan ya, ataupun penambahan. Tapi bila acuan ni kita kena bentukkan acuan mengikut produk tu sendiri. Okey, so antara flow dia ialah menghasilkan model awal dalam bentuk 3 dimensi, kemudian membuat acuan dan seterusnya tuangan. Okey, menghasilkan model awal ni tak kira lah dari bahan apa yang digunakan, kayu ke, pen 3D ke, 3D printer ke, tanah liat ke ataupun kayu ke, asalkan bentuk dia serupa dengan produk sebenar. Okey, hasilkan model awal dulu. Kemudian baru kita buat acuan. Buat acuan pula menggunakan kaedah-kaedah seperti penuangan acuan plaster of Paris ataupun buat acuan dalam bentuk tanah liat, dalam tanah, dalam pasir dan sebagainya. Dan kemudian barulah kita buat tuangan. Okey, tuangan ni memerlukan bahan-bahan tuangan lah. Kalau macam kita perlukan bahan besi, kita kena leburkan besi. Kalau kita kena perlukan plastik, kita kena leburkan plastik dan tuang di dalam acuan yang kita telah buat tadi. Ibarat kata macam kita buat agar-agar lah ya. Bila kita masak agar-agar tu dalam air, masukkan warna air itu, bila tuang dalam cawan, so agar-agar tu akan dapat membentukkan cawan. Okey, faham ya? Okey, dalam rajah sebelah ni menunjukkan kaedah proses membuat acuan yang cikgu terangkan secara ringkas tadi tentang acuan. Okey, acuan ni adalah bekas yang dibentuk dengan menggunakan bahan seperti pasir, tanah liat, plaster of Paris. Okey, selain itu bahan seperti botol, kulit kerang, tanah liat, kayu, zinc, simen juga boleh dijadikan sebagai acuan. Okey, kemudian lepas acuan kita pergi kepada tuangan. So tuangan ada dua jenis. Okey, tuangan panas dan juga tuangan sejuk. Yang mana tuangan panas ni memerlukan peleburan dengan haba. Ya, tuangan sejuk ni pula tidak memerlukan haba tetapi hanya memerlukan proses pencampuran ataupun bahan dengan air ataupun liquid yang lain lah. Okey, kita tengok tuangan panas. So tuangan panas ialah tuangan adalah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contohnya bahan tuangan seperti plastik, timah, tembaga dan keluli besi. Manakala tuangan sejuk pula ialah tuangan yang dilakukan dengan bahan-bahan seperti plaster of Paris dan juga resin epoksi. Kaedah ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okey, so boleh tengoklah dekat gambar rajah yang cikgu sertakan ni.
kemudian boleh baca proses menghasilkan acuan menggunakan plastik tadi, dan cikgu ada sediakan link video bagaimana cara menyediakan acuan menggunakan plastik tadi. Jadi cikgu harap pelajar dapat menonton video menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris. Okey. Okey, now kita pergi kepada membuat model 3 dimensi. Baik, untuk pengetahuan pelajar tingkatan 2 semua, terdapat 2 kaedah sahaja yang perlu digunakan untuk topik teknologi pembuatan tingkatan 2 ini. Okey, yang pertama ialah topik kaedah menggunakan resin epoxy dan juga pen 3D ataupun 3D printer. So itu sahaja untuk teknologi pembuatan tingkatan 2 dan diguna pakai semasa awak tingkatan 3 nanti. So yang lain tu semua adalah pembuatan juga, tetapi untuk silibus ni dia tak fokuskan kepada pembuatan yang lain, tetapi tingkatan 2 hanya fokuskan kepada 2 jenis kaedah membuat model 3D menggunakan resin epoxy dan hardener serta pen 3D ataupun 3D printer. Okey, baik. Seterusnya, jika dilihat daripada gambar rajah sebelah ni, ini ialah kaedah proses tuangan menggunakan resin epoxy dan juga hardener. Ingat, resin ni ialah cecair yang berbentuk liquid, berbentuk plastik, dan hardener ni ialah dia punya cecair yang mengeraskan cecair A ni tadi. So, ada 2 jenis cecair, iaitu cecair A yang dipanggil sebagai resin epoxy dan cecair B ialah hardener. Kalau tengok flowchart ini, flowchart bagaimana resin epoxy disediakan, dan cikgu ada sediakan link video untuk langkah-langkah tuangan menggunakan resin epoxy dan epoxy hardener. So pelajar boleh tengok dekat link dalam Microsoft Form yang cikgu berikan nanti. Okey. Okey, yang kedua ialah penggunaan pen 3D, ya, mana pen 3D ni menggunakan bahan seperti ABS dan juga PLA ataupun TPU lah. Alright, so pen 3D ni lebih kepada kita melukis tetapi dapat hasilnya dalam bentuk model 3 dimensi. So dekat sini gambar cikgu dah cikgu tunjukkan langkah-langkah pemasangan pen 3D serta menggunakan pen 3D. So pelajar boleh tengoklah, dan cikgu dah sediakan juga link video bagaimana pen 3D ni digunakan. So nanti kalau berkesempatan kita balik ke maktab, ya, so kita bolehlah gunakan pen 3D. Sebab sekolah ada pen 3D, so pelajar bolehlah gunakan pen 3D ni untuk hasilkan model 3 dimensi. Ya, so jangan lupa tengok link nanti kat bawah video menggunakan pen 3D. Okay, now last chapter ialah membuat kemasan model 3D. So membuat kemasan ni bertujuan adalah untuk kita nampak produk kita lebih cantik, ya, menarik, jadi orang pun suka nak beli, nampak lebih kemas, ya, kecacatan dapat dihindarkan, dapat diselindungi melalui kemasan. So ada beberapa kaedah-kaedah kemasan berserta bahan binaan dalam jadual 2.1.4, pelajar boleh tengok. So untuk fokus kepada 2 kaedah membuat model 3D tadi, iaitu kaedah resin epoxy dan juga model pen 3D tadi, untuk kemasan yang sesuai ialah menggunakan sembur, iaitu bahan binaan dia daripada plastik dan bahan kemasan dia seperti cat ataupun cat leka. Okey, kat sini ada juga ditunjukkan konsep elektrostatik dan juga elektroplanting. Tapi macam elektrostatik ni sangat tak bersesuaian lah, sebab melalui cas-cas tu boleh buat kemasan, jadi macam tak sesuai sangatlah digunakan. Jadi cikgu pun tak pandai nak explain tentang elektrostatik ni, macam mana dia boleh menghasilkan kemasan melalui konsep elektrostatik. Ya, jadi mungkin ada kesilapan dekat buku teks ni. Tetapi elektroplanting boleh. Ya, di mana elektroplanting menggunakan konsep saduran, ya, konsep
saduran yang mana contohnya sudu, warna dia macam tembaga, macam kemasan-kemasan tu digunakan konsep saduran daripada logam kuprum ataupun logam tembaga. Ya. Pelajar boleh tengok dekat Rajah 21.14 tu yang mana proses saduran dibuat melalui sebatang sudu logam. Okey, dan juga pelajar boleh tengoklah nanti link yang cikgu berikan iaitu video proses membuat saduran. Okey. Di sini juga cikgu ada bekalkan pelajar rajah tentang bahan-bahan untuk proses elektroplanting. Jadi pelajar boleh tengok sendirilah apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat proses elektroplanting ataupun proses saduran. Dan yang paling penting sekali ialah dia punya cecair elektrolit lah, serta kepingan bar tembaga untuk menyadurkan produk ataupun bahan kita. Dan juga yang paling penting juga ada kuasa elektrik, sebab saduran elektroplanting ini melibatkan kuasa elektrik yang mana cas-cas elektrik kita akan mengalir memindahkan dan menyadur kepingan logam ini tadi kepada logam yang kita nak disadurkan, contoh macam sudu, garpu ataupun produk-produk yang berkaitan besi. Ingat ya, elektroplanting plastik tak boleh digunakan, kayu tak sesuai digunakan untuk elektroplanting, hanya logam sahaja. Ingat tu. Okey, untuk sesi ulang kaji, cikgu nak pelajar semua buka modul yang diberikan. Okey, dan sila buka muka surat 26 dan jawab modul tersebut hingga muka surat 39. Gunakan buku teks dan juga nota ringkas sebagai rujukan pelajar-pelajar. Okey? Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan berjumpa dalam bersemuka dalam kelas kita nanti. Cikgu akan semak nota-nota yang telah disiapkan semasa PDPR. Okey? Dan untuk next class kita akan ada quiz tajuk teknologi pembuatan, yang mana markah quiz ni akan dimasukkan dalam markah PNG awak. Jadi bersiap sedia. So pelajar kena ulang kaji dan fahamkan tajuk teknologi pembuatan ini. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.